So cerita ni sama berlaku di asrama. Cuma situasinya bukan dalam asrama. Aku adalah rumah pekerja di belakang asrama lah. Beret Tu maksudnya apa? Beret polis. Bukan asrama lah. Beret. Orang panggil beret ke? Tak tahu saja je. So dia punya kisahnya di mana waktu ni aku tak adalah besar tau. Aku umur sekolah maybe early sekolah menengah ataupun hujung sekolah rendah, macam tu lah. So bapak aku ni sebelum dia situasi position sekarang ni, kerja dia hasil sikit lah. Di mana dia kerja dalam syarikat pembinaan jalan raya. So kadang pembinaan jalan raya ni memang kena buat tengah malam, tengah pagi untuk tak nak mengganggu orang berjalan lah kan. So masa tu projek tu dekat Selangor lah, dekat area aku tak sure ke LIA ataupun Lita Sepang. Tapi masa bapak aku buat, kau asal gelitik kat aku. Masa bapak aku tu dalam period seminggu tu, bapak aku sentiasa start kerja pukul 4 petang, balik dalam pukul 4 pagi. So ada satu minggu tu atau satu bulan, aku tak ingat, aku macam tak jumpa bapak aku lah. Sebab aku sekolah, tiba aku bangun pagi, pukul 4 pagi bapak aku dah pergi balik, dah bawa balik. Lepas aku macam nak pergi sekolah, bapak aku tengah tidur. So macam tu aku tak dapat jumpa dia kan. Dalam minggu tu, bapak aku ada satu habit, dia tak nak ketuk pintu sebab bising kan. Nak ketuk macam Tok, Assalamualaikum, takkan nak macam gitu kan. So dia ketuk tingkap bilik mak aku, macam tu lah. Dan kalau dia tak dengar, dia ketuk tingkap ruang tamu, pakai tingkap yang macam plate kotak, pin lah. Satu pin. Sekepin. So bunyi dia macam macam tu kan. So satu pagi tu, bila dia menjadi rutin, bila mak aku dengar bunyi orang macam, mak aku tahu itu bapak aku. Hari pertama mak aku check, okay, buka pintu, tengok buka pintu. Tapi masa tu mak aku dah ngantuk pukul 3-4 pagi. Aku dengar bunyi. So mak aku bangun, automatically mak aku, sebab dia macam baru bangun, dia tak dengar pun bunyi motor. So dia tak tahulah. So dia macam bangun, dia buka lap pintu, sudah macam tu kan. So dia biar. So mak aku masuk bilik. Masa mak aku baring, macam nak teruskan tidur lah kan. Tapi yang peliknya, walaupun mak aku dalam keadaan ngantuk dan separa sedar, lepas mak aku macam, lamanya bapak aku tak masuk ni. Seperti biasa, podcast seram yang taklah tergelap sangat. Selalu kita punya gelap betul ya, terang pula hari ni ya. Dibawakan khas kepada anda oleh Zat Jus Botanica yang diperbuat daripada durian Belanda. Nyam. Zat Malaysia mempunyai pelbagai jenis manfaat. Antaranya, ianya boleh memberikan tenaga sepanjang hari dan ianya juga boleh membasmi kuman di dalam badan. Dan yang paling penting sekali, jika anda mempunyai penyakit gout, anda boleh jadikan ini sebagai alternatif untuk mengurangkan keradangan. Macam mana kita dapatkan kem? Kuat. Hari tu aku dengar korang cakap semua, aku stress. Untuk dapatkan Walaupun nak buat Zat suara Jus senang, Botanica, korang boleh pergi ke myluster.com.my dan jangan lupa gunakan promo kod PROSANDMY untuk dapatkan pengurangan RM2. Okay boys, welcome to the show, Bros and Nanti dia kata sayang, geli pula kau nak panggil. siapa awak dia? Welcome to the show, Bros and Mike. Oh. Kes tu maksudnya boleh mula ke? Tiba-tiba Kau mulakan dulu. Kita seram ni. Aku nak mulakan dengan Hakim. Sebab aku dah lupa cerita dia. Dia bagi aku ingat balik. Okay, Kim. Yang mana kisah dia bermula dengan kisah Anik. Cerita dah mood seram ni. Okay. Oh sorry. Okay, Kim. Teruskan. Oh, sorry. Utamanya kepada Hakim yang sentiasa menggerakkan mikrofon. Sorry. Ingatkan aku macam Okay. Okay. Cerita Kim. Aku rembat kau punya stand ke?
Tak tahu. Tak, aku yang minta tak nak stand. Okay, teruskan. Kisah pertama untuk hari ini. Music seram, please. Okay, kisah dia bermula pada waktu, biasalah hantu keluar waktu malam lah. Pada waktu malam, kisah ni berlaku dekat MRSM aku dulu. Ni kisah MRSM lah. Tapi ni Aku jangan tak suka cerita asrama. Sebab aku dulu duduk asrama. Takut. Tapi jangan risau, ni bukan pasal hantu Jepun ke apa. Bukan berkawan. common lah. Bukan lah. Dia adalah Faham. untuk mengacau korang waktu prep malam lah. Tapi okay, kisah dia adalah satu malam tu dekat-dekat dengan percubaan. Time tu nak dekat percubaan SPM. Aku tengah tidur lah. Aku tengah tidur time tu. Tengah sedap untuk tidur lah. Kenapa? Teruskan. Okay. And then suddenly Sabar. kawan aku ada kejut aku. Tiba-tiba kawan aku kejut, Kim, jom, aku ada tinggal buku. Time tu subjek apa aku tak ingat lah, Admat ke apa kan. Dia kata, aku tinggal buku teks dekat kelas. Sebab kita orang biasanya buku ke apa kita orang tinggal kat kelas lah. Maksudnya prep malam kita orang baca. Lepas tu tinggal lah, tak bawa pergi asrama, tak bawa apa-apa lah. Then lepas tu kawan aku, kelas tak kongsi kelas korang tak kongsi lah maksudnya? Tak. Memang satu kelas. Okay. Kelas kita orang lah tu. Faham. And then satu malam tu adalah member aku kejut, dia nak study lah malam. So boleh tak teman pergi kelas ambil buku dengan dia. Then aku pun tengah mamai. Tentu aku macam okay, tak apa lah, aku boleh lah. Aku bangun, member aku ada je yang tengah main game time tu. Main game kantoi pula. Tapi adalah orang bawa phone lah, orang kata bawa phone main game kan. Itu ada yang tengah borak apa semua. Aku tidur awal time tu. Aku pergi Aku pergi, benda pertama yang aku rasa pelik waktu tu adalah dia bila kau nak keluar asrama, MRSM aku tu ada macam pintu tau. Pintu yang membezakan antara luar dengan asrama. Kira blok asrama tu ada satu pintu besi, then baru kau boleh keluar. Pintu besi tu tak ada orang, tak ada angin, tiba-tiba terbuka. Dua-dua. Dia macam tutup je kan, tiba-tiba terbuka slow. Waktu aku dengan member aku pergi, tengah berjalan tu dia macam terbuka slow kan, bunyi kring. Aku macam, waktu tu aku tak fikir apa lah. Aku macam biasalah kot. Kira pintu besi berat lah. Pintu besi tak adalah, tak tahulah berat ke tak. Dia engsel macam biasa. Tapi pintu besi yang besar lah. Itu terbuka. Aku macam kenapa? Tapi biasalah kita kan, baru bangun tidur kan, kita relax lah, tak ada fikir apa pun. Aku pergi sampai dekat orang kata Dewan Selera atau Dewan Makan korang panggil. Adalah member aku tegur aku, Kim, nak pergi mana? Aku nak pergi kelas ambil buku jap. Buku. Pergi seorang je. Aku kata tak ada yang member aku. Member siapa ni? Dia tanya aku, member mana? Aku kata ni member aku. Kau ni gurau pun agak lah. Dia tak cakap kat aku straight. Time tu aku macam, aku tak fikir apa lah. Tapi waktu dia tu dah start macam, yelah kan, ada kat sebelah aku kan. Tapi dia tegur aku macam tu. Lepas tu dia terus pergi lah. Dia terus macam okay lah, dia gerak. Aku pun tak fikir apa, jalan je lah. Aku jalan dengan dia. Lepas tu sampai dekat kelas, which is time tu kelas tingkat 3. So aku naik tangga apa, sampai dekat atas aku nak ambil buku aku. Waktu tu dia pergi dekat meja aku instead of meja dia. Okay. Untuk ambil buku. Aku tanya, kenapa kau tak ambil buku kau? Dia kata dia tak jumpa buku dia. Aku tak tahulah kenapa alasan dia kata macam tu lah. So dia suruh aku yang pegang buku tu. So aku ambil buku Admat ke buku apa lah kan. Aku ambil. Dia kan, bila aku fikir kenapa dia tak ambil yang buku tu, kenapa dia nak aku yang pegang. Mungkin dia tak boleh pegang ke apa kan. So, Faham. So dia suruh aku pegang benda buku fizikal tu. So aku pegang. And then aku tak fikir apa, aku jalan. Tiba-tiba ada seorang member aku, tak tahu member betul ke member palsu. Tiba-tiba dia kata, "Oi Akib, berani kau datang kelas seorang-seorang?" Dia tanya. Sebab aku time tu aku kenal semua orang lah basically, tapi tak kenal nama. Aku macam ramah lah. Kau memang macam tu lah. Aku ramah lah. So tiba-tiba ada orang tegur aku, "Berani kau datang seorang-seorang?" Aku kata, "Apa datang seorang-seorang? Aku dengan member aku." Time tu dia kata, "Kau ingat siapa?" Aku tunjuk kan. Tengok, oi, Hilang. Tak ada orang. bukan hilang.
Bodoh, kau buat aku meremang. Apa dia? Aku nampak. Okay, aku Selama ni kau dengar siapa maksudnya? Aku nampak kelibat. Okay, aku nampak kelibat. Tapi dia bukan kat belakang aku. Dia ada kat hujung lorong. Dia pandang aku macam ni lah, dia pandang aku. Aku aku bawa ni kan. Lepas tu aku nak bercakap kat dia balik. Oi, jom balik sekali. Aku tengok dia pun tak ada. Jap, aku tak pernah dengar orang cerita pasal bawa pada aku. Kau faham tak? Vibrate. Dia Shit, macam man. okay. Ui, time tu aku tak tahu apa jadi dengan buku MAT aku kan. Aku, ya Allah, time tu aku jalan je lah. Aku turun tangga tu kan. Okay, aku turun tangga ni. Tiba-tiba Aku nampak benda tu ada kat hujung tu, tak bergerak. Tapi dia pandang aku straight. So masa aku turun tangga kan, tangga sekejap menghadap, lepas tu kau patah balik kan, dia tangga dua hala kan. Aku turun. Waktu tu aku tak tahu orang gegar ke aku baca apa-apa kan. Aku turun, aku nampak dia. Masa aku pusing, tingkat 2 aku turun, dah tak ada dia dah. Aku macam main Little Company tu tak. Aku dah tak nampak dia. Ya Allah, time tu mana budak ni kan. Aku takut. Aku lari. Memang aku lari. Lari gila-gila. Aku rasa aku kalah Usain Bolt. Aku lari time tu. Walaupun aku gemuk kan, aku lari. Lepas tu aku lari sampai dekat Dewan Selera yang orang tu belah tu kan. Tiba-tiba bukan dia lah, tapi seorang lagi member aku. Kau dah kenapa lari kan? Aku tak layan. Aku lari terus. Aku lari terus sampai kat bilik aku kan. Kan aku kata tadi ada orang tengah main game, ada yang tengah main phone, main phone tengah bercakap kan. Semua tengah tidur bro. No. Bagi aku proses. Aku rasa seram gila. Semua tengah tidur, termasuk orang yang ajak aku. Aku macam, ya Allah, apa benda ni? Aku tak boleh tidur bodoh malam tu. Aku macam, ya Allah, apa benda ni? Lala, kita orang kan tidur macam dom panjang. Aku tolak kata aku dengan member aku. Siapa dah sebelah aku tak ingat nama dia. Irfan ke Zarif ke, aku tak ingat. Tapi aku tidur, ya Allah, rapat gila dengan dia. Macam gay sial. Aku tidur, ya Allah, tak boleh. Takut bodoh. Seramnya. Tapi tu lah, aku macam, itu memang pengalaman betul lah. Aku takut gila. Hakim cerita selalu tak seram tau. Kau bayangkan bila dia cerita cara dia kata waktu dia nampak pandang belakang tu. Hakim tak nak sebab aku macam, wih, aku dapat rasakan feel masa Hakim macam tengah pandang. So kat asrama. What? Ya sebab asrama kau, kelas kalau kau tak ada, tak buka siapa-siapa kan, memang gelap ya Allah. Tapi kau boleh nampak benda tu. Gelap tapi kau boleh nampak benda tu. Dia lagi hitam daripada hitam. No, I mean, kegelapan hitam. Walaupun tempat tu gelap, tapi figure tu dia macam tahu jelas lah. figure tu. Dia macam tahu je kat mana lighting yang boleh nampak dia. Dia pandai cari lighting lah. Wih, aku ingat hantu ni. Sial lah belakang kau tak ada kot. Butuh Warna lah, aku merah. tak nak tengok. Kau memang babi. Kacau babi kimak. Anak babi, setan, pundek, kimak, haram jadah. Aku ni dah penakut. Sial, bodoh. Babi sekarang pukul apa ni? Pukul 1 sial. Tapi tu lah pengalaman yang aku rasa aku Bangsat. tak boleh lupa lah. Aku takkan boleh lupa lah. Tapi kenapa aku tak cerita sebelum-sebelum ni kan? Sebab aku rasa macam Kau lupa lah. aku lupa lah time tu. Aku tak boleh lupa, tapi time tu aku lupa. Lepas tu dan ni kau dah bagi aku prepare masa, aku fikir-fikir balik. Oh betul ke benda tu pernah berlaku. Lepas tu aku asrama kan. Aku dibesarkan di asrama. Sebab mak aku penyeli asrama. So bila aku cakap gelapnya asrama tu, aku teringat aku teman mak aku pergi. Kau tahu warden kan kena pusing tengok student kan. Gelap. Aku ingat momen-momen gelap. Aku ingat momen-momen mak aku jumpa pengetua. Lepas tu pengetua ajak ikut pergi belakang. Pengetua tak ada pun kat belakang tu. Kata sini ikut saya pergi belakang jap. Nak tengok benda ni. Lepas tu pengetua lalu kan. Tak ada pengetua tu. Rupanya pengetua tu 2 minggu tak masuk sekolah. Aku ingat momen-momen mak aku nampak berbola api masa mak aku tengah sedia kain. Dia melintas daripada satu koridor ke satu koridor. Kau faham tak? Bila orang cakap pasal seram asrama tu, aku sangat boleh relate. Aku kata, alah, tahayul. Kalau kita macam, orang cakap kalau kita takut, alah ni semua terbayang-bayang je. Tak. Aku in the state of mind yang aku tak terfikir pasal hantu. And tiba-tiba dia muncul. Takkan tiba-tiba aku nak, takut lah tiba aku cakap, bayang benda tu hantu, terbayang. Padahal aku tak terfikir pun hantu. But then, the thing is literally macam out of nowhere muncul sak. Kau faham tak di mana aku macam, sebab tu aku sangat boleh relate dan aku rasa macam meremang gila lah. Tersegar kan aku tu. Shit man. Aku tiba-tiba terendah Aziz kan. Sebab tu aku kena rendahkan kamera kan. Tak, aku nanti so far aku tenggelam.
So thanks Hakim, kau Okay, bagi sombong. cerita yang betul-betul. Kau cerita kau Aku punya cerita dulu lah. Aku dah cerita ke belum mak aku punya pengalaman ada orang ketuk tingkap? Tak tahu Belum Belum okay. Aku tak cerita habit bapak aku balik pukul 4 pagi. Belum. Okay. So cerita ni sama berlaku di asrama. Cuma situasinya bukan dalam asrama. Aku adalah rumah pekerja di belakang asrama lah. Beret tu maksudnya apa? Beret polis. Bukan asrama lah. Beret. Orang panggil beret ke? Tak tahu saja je. So dia punya kisahnya di mana waktu ni aku tak adalah besar tau. Aku umur sekolah maybe early sekolah menengah ataupun hujung sekolah rendah, macam tu lah. So bapak aku ni sebelum dia situasi position sekarang ni, kerja dia hasil sikit lah, di mana dia kerja dalam syarikat pembinaan jalan raya. So kadang pembinaan jalan raya ni memang kena buat tengah malam, tengah pagi untuk tak nak mengganggu orang berjalan lah kan. So masa tu projek tu dekat Selangor lah, dekat area aku tak sure ke LIA ataupun di Tas Sepang. Tapi masa bapak aku buat, kau asal gelitik kat aku. Masa bapak aku tu dalam period seminggu tu, bapak aku sentiasa start kerja pukul 4 petang, balik dalam pukul 4 pagi. So ada satu minggu tu atau satu bulan, aku tak ingat, aku macam tak jumpa bapak aku lah. Sebab aku sekolah, tiba aku bangun pagi, pukul 4 pagi bapak aku dah pergi balik, dah bawa balik. Lepas aku macam nak pergi sekolah, bapak aku tengah tidur. So macam tu aku tak dapat jumpa dia kan. Dalam minggu tu, bapak aku ada satu habit, dia tak nak ketuk pintu sebab bising kan. Nak ketuk macam Tok, Assalamualaikum, takkan nak macam gitu kan. So dia ketuk tingkap bilik mak aku, cik, 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 macam tu lah. Dan kalau dia tak dengar, dia ketuk tingkap ruang tamu, cik, 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 cik. Pakai tingkap yang macam plate-plate kotak yang pin tu lah. Satu pin. Sekeping. So bunyi ni macam cik, 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 macam tu kan. So satu pagi tu, bila dia menjadi rutin, bila mak aku dengar bunyi orang macam, mak aku tahu itu bapak aku. Hari pertama mak aku check, okay, buka pintu, tengok buka pintu. Tapi masa tu mak aku dah ngantuk pukul 3-4 pagi. Aku dengar bunyi. So mak aku bangun, automatically mak aku, sebab dia macam baru bangun, dia tak dengar apa bunyi motor. So dia tak tahulah. So dia macam bangun, dia buka lap pintu, sudah macam tu kan. So dia biar. So mak aku masuk bilik. Lepas mak aku baring, macam nak teruskan tidur lah kan. Tapi yang peliknya, walaupun mak aku dalam keadaan ngantuk dan separa sedar, lepas mak aku macam, lamanya bapak aku tak masuk ni kan. Okay, lamanya bapak aku tak masuk ni kan. Lepas tu mak aku macam rasa tak sedap kan. Mak aku macam, abang, tak adalah orang nyaut, tengok lampu tandas tak menyala, lampu dapur buka tapi tak ada apa yang menyala. Lepas tu mak aku bangun, mak aku tengok pintu tu masih terbuka. Dalam keadaan macam mana dalam mak kau keadaan tinggalkan? mak aku tinggalkan. Lepas tu ini aku tak tahu kenapa hantu ni dia suka main dengan emosi manusia. Dia tak masuk pun waktu mak aku buka pintu tu. Dia macam tunggu dekat depan pintu tu. Mak kau nampak lah maksudnya. Okay, macam mana aku tahu mak aku kata dia tunggu kat situ? Once mak aku macam buka, baru mak aku rasa macam macam tu. So benda ni okay, hantu memang dalam bentuk angin, jin memang kan. So dia macam mak aku terkejut. Kau dapat rasakan ini bukan angin luar, ini angin macam macam tu kan. Mak aku terus tutup pintu kan. Lepas tu first Tapi thing dia dah mak aku masuk risau, ya dia dah masuk dah ni. Takkan kau nak bagi benda lain masuk lagi. Mak aku tutup pintu. First thing mak aku, benda dalam otak dia adalah, apa jadi dengan anak aku ni? Kita orang tengah tidur dalam bilik. Lepas tu mak aku masuk bilik tengok, macam kita orang tengah tidur kan. Lepas tu mak aku, okay lah. Mak aku masuk bilik balik. Mak aku cuba tenangkan diri, cuba tidur. Dia cuba tidur lah kan. So masa dia cuba nak lelapkan mata, otak dia macam fikir, bapak aku tak balik lagi, apa tadi. Otak tak nak lah fikir pasal benda tu kan. Lepas tu mak aku dengar bunyi footstep ke arah bilik, daripada ruang tamu macam lega-lega. Lepas tu dia pergi ke bilik ke bilik aku. Macam tu, ke bilik aku. So mak aku macam takut, tapi anak aku lagi penting daripada takut aku ni. Mak aku berdiri, mak aku tu pergi bilik aku kan, tengok kita masih tidur. Lepas tu mak aku baca ayat kursi, mak kombos bilik. So mak aku, okay, tawakal. Lepas tu dia masuk bilik tu kan. Lepas tu dia dengar bunyi tapak kaki tu keluar. Ni mak aku dah dekat atas katil kan, masuk kat bilik mak aku. Macam tu kan. Babi bunyi tapak kaki sendiri pula. Lepas tu mak aku macam, apa ni kan?
Tak apa lah, mak aku masih baca ayat kursi kan. Lepas tu dia berdiri dekat depan katil mak aku kan. Lepas tu katil tu rasa macam terhenjut, benda tu naik. Lepas tu mak aku macam, ada benda kan. Lepas tu tiba-tiba daripada tak nampak tu, tiba mak aku nampak macam satu benda berbulu tau. Mak-mak ni bila tidur kan dan berkemban kan. Lepas tu benda tu pegang bahu mak aku sini. Lepas tu satu lagi tangan dia pegang sini. Lepas tu dia cengkam. Aku tak tahu, mak aku tak tahu. Dia kata dia tak tahu ini adalah sleep paralysis atau apa. Tapi masa dia cengkam tu, dia pandang mak aku tau. Dia macam tu kan. Mak aku punya kaku bat. Nak baca apa-apa surah tak boleh, tapi kau still fighting kan. So, dia tengok mak aku macam tu, dia macam cengkam bahu mak aku sampai bahu mak aku rasa macam luka. Cuma bila bangun tidur tu macam merah je lah kan. Lepas tu in a few minutes lah, mak aku macam struggle semua. Lepas tu tiba-tiba macam terlepas sikit mak aku baca ayat kursi. Sebab benda tu keluar. Dia bukan hilang, dia macam dia terus keluar. Lepas tu mak aku duduk, mak aku tak boleh pasal lampu, dia solat malam macam tu kan. Selang macam maybe around 5 lah, baru dengar bunyi botol bapak aku sampai rumah. Lepas tu bapak aku macam, tak tidur ke? So okay. Lepas tu esoknya baru mak aku cerita kat kita orang apa yang berlaku. Kau patut sayang mak kau tau. Itulah. That's why aku sayang mak aku. Bila sebab asrama tu asrama lama. Sekolah tu memang sekolah pendidikan khas yang sangat lama. Sampai sekarang dia nak buat sekolah pendidikan baru. Nanti akan berubah lah. So sekolah tu lama. Mak aku memang dah banyak dah alami benda-benda mistik ni. Sebab dulu mak aku tinggal kat sana. Kalau kau kerja kerajaan, kau takkan dapat gaji 3 bulan pertama tau. Tempoh probation. Kau akan dapat RM0. Tapi bila once masuk bulan ke-3 dengan bulan ke-4 tu kan, kau akan dapat serentak 3 bulan. So mak aku, yes, mak aku terpaksa duduk sana seorang-seorang di Kuala Lumpur. Kami terpaksa tinggal di Gopeng, Perak. So mak aku sebab nak survive seorang ni kan, bapak aku bagilah duit belanja ke apa semua kan. Tapi kalau untuk kami semua ke sana, tak mampu. So mak aku duduk sana percuma, makan dekat dia makan je apa semua kan, tanpa duit belanja langsung daripada gaji. So 3 bulan mak aku duduk sana. Alhamdulillah lepas tu bapak aku ada rezeki tiba-tiba dapat kerja kat Kuala Lumpur. Barulah kita orang pindah ke sana. So 3 bulan tu punya period tu lagi macam-macam benda kena kacau. Daripada bunyi orang berkawat, benda standard orang cakap. Masalah benda tu berlaku. Lepas tu Jepun berkawat. Lepas tak tu tahu kenapa. orang buta yang dah mati menghantui kawasan tu. Kau faham tak? Orang buta mati. Sebab ada orang ada pernah sekali je benda ni berlaku sekali. Cikgu terlanggar satu student. Budak tu melintas macam tu. Buta, habis buta kan, sebab ada buta sikit. Tapi dia terlanggar. So mati. Izrul sekolah buta by the way. Mak aku sekolah pendidikan khas cacat penglihatan. So aku memang dibesarkan dengan orang buta. So aku memang daripada kecil main dengan dia orang, besar dengan dia orang. So aku tahulah ada buta macam-macam jenis. Ada yang buta total, ada yang buta, ada yang bila ada cahaya baru dia nampak sikit, ada yang macam itu. Kau bayangkan dulu Izrul main badminton dengan orang yang cacat penglihatan. Dia orang lepas tu dia celebrate dia menang. Babi. Jahat je. Tapi dia orang nampak je kan, cuma kelabu buta. Depends. Kalau kau nak masuk sekolah cacat penglihatan ni, kalau level mata kau tu terlalu teruk, bila kau buka kau memang macam buta. Tapi bila kau pakai spek kau nampak sikit kan, macam tebal gila spek. Tu pun dah dikira cacat penglihatan lah. Tapi kalau kau buta total pun kau masuk sekolah tu juga. Betul-betul memang hitam. Memang dia tak nampak apa. Memang total pitch black. Memang macam tu je lah. Cuma kalau ada cahaya dia nampak macam ada warna merah sikit. Macam tu je lah. Tapi dia memang betul-betul literally tak nampak. So accident tu berlaku dekat orang yang total buta lah, tak silap aku kan. So sejak accident tu banyaklah benda berlaku dekat asrama perempuan, asrama lelaki, macam tu lah. So asrama dengan aku ni benda yang dekat lah. Itulah cerita daripada mak aku. Kalau nak banyak cerita boleh invite mak aku. Bapak mertua aku pun kan, dia driver bus. Boleh lagi banyak cerita. Tapi tak apa, itu cerita kemudian. Okay, mungkin lepas ni kalau korang nak Mak Izrul berada di dalam podcast kita orang, komen. Seram bro. Aku sebab cerita korang ni cerita betul. Cerita aku ni dia macam tak betul. Macam betul. Sebab yelah akhir je cerita tu seram. Seram. Tak, cerita kau pun seram juga. Yelah sebab benda berlaku. Benda tu aku sampai dah hilang dah aku punya cerita betul aku ni. Aku tak tahu cerita apa dah sebab aku menghayati sangat. Okay, mungkin sebab tadi masa aku mencarut tu betul-betul memang takut. Memang takut lah. Kau memang pukimak. Kau memang babi. Aku terkejut belakang kau tu macam warna merah. Kau tak payah nak ulang-ulang balik. Dah settle. Dah settle lah kan. Aku dah bela betul ni. Okay, tak apa. Sebab kalau aku tak apa, aku tanya kau lah.
Kalau engkau kan sebagai orang yang penakut. Okay, aku cakap dulu lah. Sebagai aku orang yang penakut, aku paling takut cerita di dalam bilik tidur. Faham. Okay. So, bila benda tu relate dengan bilik tidur, ada orang kata berdirinya lembaga di bilik tidur. Siapa pernah cerita? Auza'i, kawan kita pernah cerita. Jadi nampak mak dia berdiri kat bilik tidur, lepas tu mak dia bergerak macam naik hoverboard. Macam, Bukan tu waktu dia balik kampung, balik tidur kampung ramai-ramai dekat hall. Lepas tu dia nampak ada satu lembaga kat pintu yang berbentuk mak dia. Kau bayangkan, kau ingat mak kau tiba datang macam tu. Aku tak boleh. Hover. Macam tu lah. So macam benda cerita di bilik tidur, aku dengan cerita di Perak, aku sensitif gila bila aku dengar. Aku suka dengar konsum cerita hantu. Aku dengar benda ni berlaku di Gerik Perak, benda ni berlaku di Jalan Sungkai, aku terus skip aku kalau dia kata benda ni berlaku di Johor Bahru, benda ni berlaku, aku dengar. Singapura aku dengar. Sebab kata jauh kan. Jauh. So bila dia kata Perak, asrama dan bilik tidur, aku paling cuba skip. Aku ni bukan cerita seram, tapi bila kau cakap pasal yang paling takut, lepas tu yang kau cakap orang kata tingkap tu. Sebab rumah aku dekat Ipoh, dia tingkap macam ni lah, bukan tingkap kan. Tingkap yang tingkap kampung-kampung. Dekat kampung ni macam macam aku lah, macam pin tu lah. Bila buka macam tu. Sama lah bunyi dia kan. Dia macam ni kat belakang tu dia macam kan dapur lah sekali. Lepas tu belakang tu macam orang, alah, kadang-kadang tu orang buang tulang-tulang ikan. Dia sebab dia kan last resort untuk orang buang-buang kat situ kan. Kadang-kadang malam-malam masalahnya, okay, macam ni. Position dia, ruang tamu aku macam ni. Ruang tamu aku. Lepas tu sini, contohlah aku balik kat sini kan. Depan aku tu, dia macam terus dapur. Faham? So terus dapur. Oh, terus nampak dapur. Peta ais kat sini. Ni dapur untuk masak tu, tingkap kat situ. Jadi bila aku baring, aku menghadap sini. Tingkap tu kat situ. Kadang-kadang aku dengar dia, aku tak tahu dia masuk. Sorry. Dia waktu hujan. Bila waktu hujan, aku dengar macam ada orang ketuk tingkap tu. Tap. Aku tak tahu lah tu macam bunyi hujan ke apa. Tapi kadang-kadang dia selepas habis waktu, kira dah hujan dah turun, baru dengar. Bunyi orang ketuk tingkap tu. Kau tahu macam aku macam takut lah, seram lah. Itu okey lagi. Lepas tu yang paling aku tak boleh dengar sekali, aku dengar macam kan orang seret besi malam-malam. Tak, dia macam besi. Kau tahu tak besi yang macam orang rantai. Besi rantai orang seret. Rantai. Aku takut babi macam pembunuh tu. Aku tak nak kata macam kalau aku dengar bunyi kereta, aku tak takut sangat. Aku tahu itu memang orang, bukan hantu. Tapi masalah bunyi tu orang seret. Bukan kalau macam anjing, kalau macam haiwan dia kat bunyi loceng. Ni bunyi serik. Dah lah bunyi serik tu dekat area situ je. Bunyi serik tu. Asal tu. Ritual agak. Tak tu. Ritual agaknya. Ritual mestilah ada ni tak ada bunyi macam tu. Aku kata dengar itu. Takkanlah tempat dekat je dengan aku, macam lebih kurang macam ni je. Faham. Aku dah takut ni, aku tak ada cerita lah. Tak apalah, kita tamatkan lah. Kita tamatkan. Sebab yelah, bila Hakim punya intro cerita tu, aku pun rasa macam takut teringat. Aku tiba-tiba macam, aku dah lupa cerita mak aku, tiba-tiba muncul balik keseraman trauma aku waktu kecil, di mana sentiasa diganggu. So kalau korang mengharapkan lagi cerita seram, adakah kita bagus dalam cerita seram? Aku ada cerita seram ni tapi meripik lah. Tapi nanti macam tak best. Dia mengacau mood seram. So kita biarkan je, tak apa. Biarkan je. Tak apa. So kita terima kasih kepada Zat kerana apa panggil? Sponsor episod seram kami kali ni. So kalau korang nak lebih banyak cerita seram, lebih banyak benda yang macam boleh buat bulu kau tegak, macam bulu aku dan bulu Mamat ni tadi mencarut macam tadi hari esok, jangan sensor sila komen di bawah cerita seram apa kau nak dengar. Aku ada banyak cerita seram-seram, which is Hakim pun ada sebab dia duduk asrama. Anik banyak cerita seram dekat kawasan dia, kawasan kampung Perak. Jangan lupa yang paling penting sekali, beli Zat Malaysia menggunakan promo code di website sahaja, myluster.com.my. Jangan lupa. Kita berkelainan sikit. Okay, kita bertemu. Follow semua social media Bros and Mike, dan follow semua social media Zat Malaysia. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye-bye. Selamat.